Di video kali ini saya nak tunjukkan cara untuk buat duit dengan BigPay dan macam mana nak gunakan BigPay ni. So first anda perlulah download apps BigPay. So nak download anda boleh pergi pada ruangan komen di bawah. Saya ada pin satu komen yang mana saya berikan link yang anda boleh klik dan boleh download apps BigPay dalam handphone anda. Okey, sama ada menggunakan Android ataupun menggunakan iOS, boleh tekan link yang sama. Okey, first pergi ke App Store ataupun Google Play dan download apps BigPay. Okey, kemudian selepas download anda boleh klik sign up. Malaysia, kemudian masukkan nombor telefon anda dan tekan send code. Anda akan menerima satu kod OTP dan masukkan di sini. Create anda punya passcode. So passcode ni 6 digit. Kemudian anda buat lagi sekali, masukkan passcode anda dan kemudian anda akan terima SMS. Mereka berikan link. Okey, link untuk login ke BigPay anda. Klik SMS tersebut, so anda akan dapat terus pergi ke BigPay dan login dalam BigPay anda. Okey, kemudian dia akan beritahu di sini anda telah pun verified. Okey, so kemudian anda perlu accept the term and condition dan isikan maklumat tentang diri anda lah. Kemudian anda pilih nama yang anda nak masukkan dalam anda punya kad nanti. Sebab BigPay ni dia akan beri kad. Okey, so untuk kad itu dia akan berikan kad Visa. Dan seterusnya masukkan referral code. So referral code saya ada tulis di sini. Okey, masukkan kod itu, barulah anda akan mendapat cashback reward sebanyak RM40 kalau anda register pada bulan Disember 2021. So kalau seterusnya, bulan-bulan seterusnya bergantung kepada promosi yang dibuat oleh BigPay. So untuk masa sekarang anda akan dapat RM40 cashback reward. Okey, seterusnya. Okey, ini dia cashback, ini dia kod yang saya masukkan tadi. Saya besarkan sikit. Okay, BGOZNCCA 4T. Masukkan referral code ini untuk pastikan anda mendapat commission ataupun cashback reward yang saya masukkan tadi. Kalau anda tak masukkan, anda tidak akan dapat apa-apa. Baik, seterusnya kita pergi ke take picture. So anda perlu ambil gambar IC anda, gambar depan dan juga gambar belakang. So snap betul-betul dan kliklah sini IC dan snap gambar. Okey, gambar depan, kemudian gambar belakang. Okey, kemudian hantarlah. So selepas anda hantar, anda perlu record video muka anda. So ketika record video ni, anda perlu pandang depan, pandang tepi, pandang kiri, pandang kanan. So dia nak tengok semua. Okey, seterusnya dah selesai, tekan submit video. Okey, terima kasih. We just verify your detail. Okey, so selepas dia dapat benda ni, dia akan ambil masa beberapa minit ataupun dalam masa sehari dua. Anda perlu tunggu untuk dapatkan status. Okey, status untuk akaun anda verify. So setelah anda masuk dalam BigPay, anda perlu top up sebanyak RM5. Okey, top up RM5 untuk dapatkan anda perlu top up RM5 untuk aktifkan akaun anda. So RM5 itu bukan bayaran. Okey, duit itu duit anda. Anda cuma masukkan dalam BigPay dan duit itu anda boleh guna balik untuk membuat pembelian di Shopee ke, nak bayar di kedai-kedai yang terima payment melalui ikat ke. So duit itu anda boleh guna. Jadi kalau anda nak top up lebih pun tak apa. Minima dia RM5. Nak top up 10, 20, 100 pun tak ada masalah. Okey, so setelah anda top up, barulah anda dikira aktif. Akaun anda dikira aktif dan mereka akan hantar kepada anda kad yang anda pilih, letak nama tadi, dan anda juga akan mendapat cashback reward RM40 seperti yang saya maklumkan tadi. Alright, so seterusnya kita pergi kepada macam mana nak menggunakan BigPay ini. Okey, so ini akaun BigPay saya. Jadi anda boleh tengok di sini, saya akan bagi penerangan satu persatu. Okey, satu persatu supaya anda faham apa kegunaan BigPay ni. So yang pertama, pada atas ni ditunjuk balance lah. Kalau anda baru register, anda akan nampak kosong di sini. Kecuali bila anda dah top up, anda akan nampaklah ada duit di sini. Okey, RM berapa sekian-sekian. So duit yang anda sedang tengok di sini bukan duit yang saya masukkan dalam BigPay. Ini adalah referral reward yang saya dapat daripada BigPay dengan invite orang join BigPay. So anda pun boleh buat perkara yang sama. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Okey, so referral reward ni anda boleh tengok di sini. Okey, bila saya invite orang, okey, saya akan dapat macam ni, okey, RM20, RM20, RM20. So dia tunjuklah di sini macam ni 15 Disember 2021 pukul 11. Okey, ni semalam pukul 1 pagi, pukul 12.49 pagi. Okey, ni semalam 14 Disember. So kita tengok lagi, scroll ke bawah. So sampai sini, okey, 14 Disember. So 14 Disember, okey, ini yang saya dapat. Maksudnya kalau anda berjaya invite 10 orang sehari, anda akan dapat RM20 kali dengan 10 bermaksud anda akan dapat 200 orang sehari. Kalau anda dapat invite 20 orang, so anda akan dapat RM400 sehari dan begitulah seterusnya. Tidak ada limit. Yang penting berapa orang yang anda dapat invite menggunakan BigPay ini. Seorang yang anda invite tu bukanlah dia kena beli sesuatu, dia kena bayar sesuatu.
sesuatu dan sebagainya. Tidak. Dia hanya register BitPay dan masukkan duit RM5 sebagai top up. Okay, dalam akaun BitPay ni dia top up di sini. So bila dia top up RM5 untuk aktifkan akaun dan juga untuk BitPay menghantar kad, okay, debit card ke rumah mereka. So RM5 itu bukan satu bayaran, tetapi RM5 itu hanyalah sekadar top up untuk mengaktifkan akaun. Okay, so bila akaun dah aktif, dan mereka juga akan menerima kad daripada BitPay. Alright, so kita tengok satu persatu. Ini adalah ruangan balance. So bila kita nak top up, kita boleh tekan plus di sini. Okay, tekan plus. So kalau saya nak top up contoh RM50. Okay, RM50. Memandangkan mungkin ada yang kali pertama tengok video ni nak top up. Okay, so saya letak RM5 sahajalah. Okay, kita letak RM5 saja untuk aktifkan akaun. So pergi klik next. Kemudian ada beberapa sumber untuk anda top up ni. Macam di sini ada Maybank to use, MB Click. Kalau anda menggunakan kad kredit ataupun debit card, anda boleh tekan di sini dan anda boleh masukkanlah kad anda. Okay, kad Maybank ke, kad CIMB, kad M-Bank, apa-apa kad yang anda ada, sama ada debit ataupun kredit card. Kemudian anda juga boleh pilih bank transfer ni. Okay, bank transfer ni anda boleh pilihlah bank yang anda gunakan. Dan seterusnya, kalau anda tidak ada bank account ataupun anda tak ada online banking, anda boleh transfer ke 7-Eleven. Cuma 7-Eleven ni dia akan charge 2%. Okay, 2% dia akan charge. So kalau saya klik di sini, sebab RM5, okay, RM5 tu tak boleh. Dia tak boleh nak transfer di 7-Eleven sebab terlalu kecil. So kita cuba tukar, okay, RM10. Next, 7-Eleven. Alright, baru dapat. Okay, baru dapat. So untuk bayar di 7-Eleven, kita perlu transfer sebanyak RM20. Sebab apa? Sebab BitPay akan charge RM1.40. Dia 2%. Okay, 2%. Tengok saya back balik. So ada dekat bawah ni. Okay, kalau anda nampak 2% campur RM1. Okay, 2% daripada jumlah yang kita transfer ataupun kita bayar, dan RM1 diambil. Sebab apa? Sebab BitPay ni dia bukanlah bank, okay, tetapi dia hanya sebuah e-wallet. So bila kita transfer di 7-Eleven, 7-Eleven sendiri akan ada beberapa charge yang dikenakan lah. Jadi BitPay terpaksa ambil charge 2% plus RM1. So ini 2% jadi RM40. So RM1 tu adalah tambahlah, okay, RM40 tambah RM1 yang di charge. Jadi yang akan masuk dalam akaun BitPay kita RM18.60. Okay, so macam mana cara dia? Go to 7-Eleven store in Malaysia, klik confirm and pay to create a barcode. So pergi dulu 7-Eleven dan klik ini, okay, confirm and pay, show it to the cashier. So cashier akan scan kod tu. So kalau saya tekan ni, okay, dia buat pengesahan face tadi. Okay, ini dia. Ini dia barcode dia. So tunjukkan kepada cashier dekat 7-Eleven. So dia akan print, dia akan scan dan kita boleh bayar lah. Jadi itu cara untuk anda top up. Kalau anda tiada online banking, okay, anda boleh bayar di 7-Eleven. Cuma minima dia, setakat yang saya test, minima dia adalah RM20. Okay, so kita back balik. Okay, saya kembali. Dan ini baru bahagian top up. So dekat sebelah sini, kalau anda perasan ni, ada 192 PTS. Apakah benda ni? Okay, apakah PTS ni? So PTS ni adalah point, saya lupa nama penuh dia, tapi dia adalah point untuk AirAsia Reward. Okay, redeem AirAsia. Maksudnya dengan point ini kita boleh redeem AirAsia punya tiket, nak berbelanja dekat AirAsia. So kita boleh klik di sini, dia akan pergi ke website AirAsia dan kita boleh membuat pembelian di website AirAsia ni dan redeem daripada point yang kita dapat. Okay, so ini website, okay, so ini website AirAsia. Anda boleh login, anda boleh membeli di sinilah. Jadi boleh redeem berdasarkan jumlah PTS yang anda dapat ni. Macam mana nak collect point-point ni? So di sini anda tengok saya dapat 5 PTS. Okay, saya buat apa? Saya bayar bil Unify. Okay, ni semalam. Okay, saya bayar RM100 dan saya dapat plus 5 point. Okay, 5 point saya dapat. Jadi point-point ni boleh dikumpul untuk beli tiket. Jadi kalau kita bayar Unify menggunakan online banking ke, kita bayar di Unify sendiri, kita bayar bil di tempat lain, so kita boleh bayar, okay, kita boleh bayar bil tersebut tetapi kita tak dapat apa-apa. Okay, tetapi di dalam BitPay ni kita bayar dan kita dapat hasil. Tengok, ni saya beli di farmasi. Okay, farmasi saya beli ni Loud and Town Farmasi. Satu saya dapat 1 PTS. Ni saya bayar Celcom, saya dapat 5. Saya bayar air, saya isi minyak di Shell, saya beli McDonald, belanja di Shopee. Tengok ni beli di Giant. So banyak PTS dia 10. Kita tengok jumlah dia. Okay, saya beli 300 lebih. Ini beli barang-barang dapur. So saya dapat kumpul PTS juga. Jadi bayangkan kalau kita guna BitPay ni selama setahun, 2 tahun, jadi kita punya point ni akan terkumpul dengan banyak. Silap-silap kita dapat tiket percuma. Okay, so itu masuk PTS di atas ni. Okay, seterusnya kita tengok di bahagian ini pula, invite and get 20. Inilah yang anda boleh klik. Okay,
anda boleh mula invite orang, okay, referral to get RM20. Jadi ini anda punya kod referral dan ini anda boleh klik di sini untuk copy, nampak di bawah tu ada copy, ataupun anda juga boleh tekan share untuk share kepada kawan-kawan anda melalui message, WhatsApp, Facebook dan tempat-tempat lain lagi lah. Okay, so ini, okay, tengok di bawah ni your referral. Setakat ini saya dah pun invite seramai orang yang menggunakan kod saya, seramai 929 orang. Okay, 929 orang dah gunakan kod saya. Tapi yang aktifkan kad mereka ataupun yang membuat bayaran, okay, ataupun yang top up RM5 tu adalah RM672. Sorry. Yang aktifkan adalah 672 orang. Okay. So apa maksud ni? Maksud dia yang ini orang yang just download BitPay, kemudian dia gunakan kod saya, kemudian dia belum lagi transfer RM5 untuk aktifkan akaun. So saya tak dapat apa-apalah yang ini, tak dapatlah RM20 ni. Tapi yang ini saya dapat. So 672 orang dah pun aktifkan akaun mereka. Jadi anda boleh kira, okay, saya tunjukkan pengiraan 672 orang. 672 orang kali dengan RM20 sama dengan, okay, ini komisen yang saya dah dapat daripada BitPay, RM13,440. Ini yang setakat yang saya dapat sehingga hari inilah. Jadi saya dah buat sejak 2 bulan yang lepas dan alhamdulillah dapat lebih kurang banyak ni. So anda juga boleh buat perkara yang sama dengan invite orang, kawan-kawan anda, ahli keluarga anda seramai mungkin untuk register BitPay menggunakan referral code anda. Okay, so kita kembali ke BitPay. Dan di sini anda boleh bacalah referral term and condition. So jumlah RM20 ini bukan kekal, bukan kekal. Biasanya BitPay beri komisen ataupun reward ni sebanyak RM10 sahaja. Tetapi dengan promosi-promosi ataupun event-event tertentu, so BitPay beri RM20. So kita dapat RM20, orang yang kita invite tu pun akan dapat RM20 juga. Ataupun pada bulan Disember ni, ketika video saya dibuat ni, mereka dapat RM40. Bukan RM20, RM40. Tetapi bukan cash, tetapi cashback reward. Nanti saya terangkan apa itu cashback reward. Alright, so saya tutup dulu dan kita kembali ke sini. Okay, so sebelah sini anda boleh tengok ada nama Faye ni. Ini adalah nama wife saya. Jadi dia pun ada kad BitPay. So kalau saya nak transfer kepada dia, memandangkan dia dah ada kad BitPay, so senang saya nak transfer, saya just klik di sini. Okay, ni nama dia. So saya letaklah 500 contohnya. Kan, lepas tu saya tekan yes. Okay, bila saya tekan ni, so saya akan dapat transfer kepada dia automatic macam tu je. Very simple, sangat mudah. Jadi kita boleh tambah lagi lah beberapa orang di sini, kawan-kawan kita, anak-anak kita ataupun adik-beradik kita yang dah pun menggunakan BitPay untuk kita transfer duit kepada mereka. So macam mana nak tambahkan kenalan di sini? Okay, caranya adalah kita tekan pada payment, okay, payment, dan kita boleh tekan pada friend. Okay, so friend ni dia akan keluarlah senarai friend-friend kita di bawah ni. Dan ini yang dah recent, yang dah ada dalam senarai saya. So kalau saya nak tambah orang baru, saya boleh tekan add manually. So bila saya tekan add manually, saya boleh letakkan nombor telefon orang tersebut. Pastikan orang tu memang dah ada akaun BitPay. So bila kita masukkan nombor telefon, dia akan terus keluar nama dia. Okay, itu saja cara untuk anda tambah. Ataupun anda boleh tengok senarai nama di bawah ni. Okay, lepas tu tekan je add di tepi ni. Tekan add di tepi ni. So nanti dia akan masuk di bahagian ini. Okey, dia akan duduk di sinilah. Jadi kita boleh pilih nak transfer dekat dia orang. Okey, so di bawah ni anda boleh tengok referral reward yang masuk, yang saya tunjukkan tadi. So akan keluar notification lah setiap kali masuknya reward ni. So saya boleh tunjukkan pada anda. Okey, saya tengok di sini. So ini notification. Okey, dalam saya punya telefon. So dia bagi tahu 35 minit tadi masuk duit. So ini pukul berapa dia akan keluar notification dan akan keluar di sini. Alright. So di atas ni kita boleh search pembelian kita ataupun kita punya duit keluar masuk ni berdasarkan kategori, amount, country dan type. Sebagai contoh, saya pilih di sini kategori. So kategori dia ada senaraikan di sini bank transfer, financial, food and beverage. Katakanlah saya pilih food and beverage ni. Saya tekan di situ. Okey, tekan right. Dan dia akan tunjukkan di sini yang senarai pembelian makanan je ataupun food and beverage lah. Contohnya Foodpanda, 7-Eleven, McDonald, okay, Giant dan seterusnya. Alright, itu pembelanjaan saya berdasarkan food and beverage. So saya tutup. Okey, tekan pangkah je nanti tadi. Okey, so anda boleh pilih lah atas ni nak tengok pembelanjaan anda. Seterusnya kita pergi pada bahagian analytic. So analytic ni dia tunjukkan kita punya pembelanjaan lah. Okey, pembelanjaan kita, international transfer berapa, financial service berapa. So atas ni ada ruang, okey, ada button di sini yang bertarikh tu. So anda boleh tengok bulan-bulan tertentu untuk tengok pembelanjaan lah. So ini tahun 2021, saya tekan di sebelah kecil tu.
Okay, ini tahun 2020, ini tahun 2019. So saya ada sehingga 2019 sebab saya dah gunakan BitPay ni sejak tahun 2019 lagi. Dah lama dah. Okay, dah lama dah saya gunakan BitPay. So kalau anda tengok di sini, okay, 00000 tiba-tiba boom naik. Ini adalah November, Disember. So kenapa tiba-tiba naik? Sebab selama ni lama dah saya tak guna BitPay ni sebenarnya. Saya dah tak guna kad BitPay ni sebab saya ada option yang lain. Tetapi bila BitPay membuat promosi referral rewards naik sehingga RM20, so saya rasa mula berminat untuk menggunakan kembali BitPay dan saya start gunalah pada November 2021. So kalau saya klik di situ, boleh tengok perbelanjaan saya dalam BitPay ni adalah 7,000 lebih. So perbelanjaan ini bukanlah perbelanjaan beli barang je, tak. Kalau saya transfer duit ke bank saya yang lain pun untuk simpanan dan sebagainya dikira macam ni lah, financial service. Okay, so ini untuk bulan Disember. Jadi bulan Disember baru 4,000 lebih duit keluar daripada BitPay ni. So dia tunjuklah berapa persen kita guna untuk sekian. So paling banyak yang untuk bulan ini Disember 37% adalah international bank transfer. Saya transfer duit ke luar negara. Itu. So BitPay ni kita boleh guna untuk transfer duit ke luar negara. Nanti saya tunjukkan kepada anda, sangat menjimatkan bila kita transfer duit ke luar negara menggunakan BitPay. Alright, so kita pergi seterusnya. Ini anda juga boleh print Okay, sebelum tu anda juga boleh print anda punya perbelanjaan ni. Klik di atas ni. Okay, so anda boleh pilih tarikh sekian dan tekan done. So anda boleh nampak dekat sini, boleh print dalam bentuk PDF ataupun CSV. Okay, so kita boleh ada satu maklumat tentang perbelanjaan kita menggunakan BitPay ni. Alright, so cancel dan saya terus pergi ke payment. So payment ni saya tak akan terangkan habislah, terlalu banyak untuk saya terangkan. Jadi yang pertama tadi saya dah terangkan tentang friend. Split bill ni hanya untuk membuat bill. Saya tekan sekejap, bayaran berasingan lah. Jadi benda ni anda boleh QR code ni adalah untuk kita bayar kepada kawan-kawan, kepada siapa-siapa saja yang mempunyai BitPay juga. Kita tak boleh buat bayaran yang lain. So saya tunjukkan contoh, saya tekan QR code. Kemudian kalau ini saya nak transfer kepada orang, saya scan lah kod dia. Tapi kalau saya nak berikan saya punya kod, ada di sini my QR code, saya klik di situ. So saya boleh share kepada orang lain. Jadi orang yang terima kod saya ataupun barcode ni, QR code ni, mereka boleh scan dan buat bayaran, okay, ataupun transfer kepada saya. Alright, next. Okay, kita pergi pada local bank transfer. So bila kita klik local bank transfer, ini ada dua nama yang saya dah masukkan. Okay, ini nama saya, ini nama orang lain lah. So baru ada dua di sini yang saya pernah transfer duit menggunakan BitPay ni. So kalau tengok kat bawah ni nampak Maybank Berhad. So saya transfer ke Maybank. Ini Maybank juga. So kita boleh masukkan mana-mana bank saja. Okay, Maybank, CIMB, Bank Islam, M-Bank, RHB, apa-apa bank sahaja anda boleh masukkan dalam BitPay ni untuk buat transfer dari BitPay ke bank lain. So kalau saya klik nama saya di situ, saya boleh terus pilih jumlah. Okay, katakanlah saya nak transfer 100. Lepas tu tujuan dia adalah untuk fund transfer dan saya pilih sumber dia adalah daripada saving saya. Okay, contohnya, dan dia ada charge di sini, nampak? Ada charge 50 sen. So bilakah duit ni akan masuk? Okay, when will the fund be received? Kita klik di situ. So dia bagi tahu di sini Monday to Friday. Okay, transfer before, sebelum pukul 2 akan masuk pada masa yang sama, hari yang sama lah kalau transfer sebelum pukul 2. Tapi kalau transfer pada pukul 2 ke atas, so dia akan ambil satu hari. Maksudnya kita transfer hari ni, esok baru masuk. Okey, pada hari Sabtu, Sunday ataupun public holiday, so dia akan ambil masa lebih kurang satu hari untuk masuk duit tu. Maksudnya kita transfer hari ni, esok baru masuk kalau hari cuti. Alright, so kita pangkah balik. Dan itulah dia proses untuk transfer. Dan kalau belum ada nama di sini, kita boleh klik dekat sini new recipient. Okey, orang baru, kita nak masukkan senarai orang baru. So boleh pilih di sini transfer kepada siapa, anak ke apa semua ni kan. Dia tanya semua ni adalah untuk data-data, untuk menyimpan analitik. Okey, kemudian untuk bank name, okey, bank name ni anda boleh klik di situ. Dan anda juga boleh klik pada bahagian tanda soal tu. Okay, klik tanda soal, so dia akan keluarlah nama-nama bank yang anda boleh pilih dan boleh transfer. Okay, Bank Islam, okay, Bank Simpanan Nasional dan sebagainya. Alright, so itu sahaja. Dan kalau anda nak save, anda boleh tekan di sini save recipient untuk supaya mudah transfer di masa akan datang. Okay, so kita back, pangkah. Seterusnya international bank transfer. So kita juga boleh buat bayaran ke luar negara. So kita boleh letak duit Malaysia di sini dan di sini kita boleh pilih negara mana yang kita nak transfer. Sebagai contoh saya pilih ni dan dia keluarlah senarai Australia apa semua ni. Inilah negara-negara yang BitPay sediakan. Okey, katakanlah saya nak transfer ke Singapura dulu. Okey, Singapura kita tengok. So saya letak di sini RM100. Okey, RM100. So kita tengok transfer arrive by
17 Disember. So sekarang saya record video ni pada 15 Disember. So dia akan sampai dalam tempoh 2 hari untuk Singapore. So some bank in Singapore process transfer as quick as 10 minit. Okay, ada yang terima dalam 10 minit. Some take up to 2 working days. So dia bagi tahulah di sini, dan sesetengah bank ada yang ambil sehingga 2 hari. Jadi dia berikan di sini makluman bahawa untuk transfer ke Singapore mungkin ambil masa dalam tempoh 2 hari lah. So kalau saya tukar ni daripada Singapore kepada Indonesia sebagai contoh, so dia bagi tahu dekat sini transfer arrive within 5 minit. Okay, so kalau untuk Indonesia hanya 5 minit saja. So saya tekan tanda soal ni. Okay, so dia bagi tahu orang yang terima daripada Indonesia tu akan terima duit ini 5 minit. Ini jaminan dia lah. So 5 minit tu kadang-kadang lebih lah, 10 minit, 15 minit macam tu, bergantung kepada bank yang proses. Tetapi apa yang saya nak tunjukkan kepada anda adalah berapa banyak kita save, kita jimat dekat sini. Okay, kalau kita transfer 100 ni, kita jimat RM7.27 berbanding dengan bank. Kalau kita transfer dengan bank, kita kena bayar banyak ni. Okay, sebagai contoh saya letak lagi di sini 1000. Okay, saya transfer RM1,000, so saya akan jimat RM76. Okay, sebab setiap bank akan charge, okay, akan charge kepada kita mengikut jumlah ni. Tadi saya letak 1000, ni sekarang ni 1000, saya potong balik 100. So berapa BitPay ambil? BitPay ambil RM5. Nampak di situ? Transfer fee RM5 kalau saya transfer 100. Dan ini bank. Okey, bank dia akan charge, katakanlah ni RM5 campur dengan RM7.27. Sebab dia bagi tahu dekat sini kita akan jimat RM7. So RM7 ni campur dengan RM5, RM12. So bank akan charge RM12 kalau tak transfer 100. Kalau kita transfer 1000, okey, bank akan charge kita RM76 campur dengan RM5, RM81 lebih kurang. RM81 untuk duit RM100. Jadi orang yang menerima duit ni, dia tak akan dapat 1000, dia akan dapat RM920 sebab bank dah ambil lebih kurang RM80. Okey, so itu bank di Malaysia. Di sana pula di Indonesia akan charge lagi orang tu. Jadi mereka akan dapat lebih kurang dalam 800 lebih ataupun 900 macam tu je. Tak dapat lagi 1000. 100 tu burn, terbakar dekat bank saja. Sebaliknya dengan BitPay hanya RM5. Transfer 100 dia charge RM5, transfer 1000 dia charge RM5. Kalau saya buat letak lagi kosong, tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab low balance. Okay, low balance. Tapi anda tengok di sini berapa BitPay charge. Kita tengok sini low balance, sebab tu merah. Kalau saya ada duit dalam tu mungkin boleh transfer. So dia bagi tahu dekat sini dia charge RM5 juga. Sebaliknya kalau kita guna bank akan ambil lebih daripada ni, RM765 campur dengan RM5, RM770. Itu yang bank charge. So anda boleh buat pilihan nak bagi dekat bank RM700 ataupun anda nak kena charge RM5 sahaja menggunakan BitPay. Sangat-sangat jauh beza. Jadi sebab itulah ada transfer dalam saya punya account ni ke International Bank. Okey, saya boleh tunjukkan pada anda. Okey, ini saya transfer kepada Miko Julianto ni 1000 lebih. Orang minta saya tolong transfer, so saya gunakan duit saya. Orang transfer kepada saya dan saya transfer. Okey, sebab jimat. Okey, so next, kembali kepada payment. Kita juga boleh membuat pembayaran bil. So di sini dah ada record. Okey, dah ada record. Macam saya dah bayar Unify, so dia simpan record itu di sini. Saya juga dah bayar Celcom, dia simpan di sini. Jadi lain kali contoh yang saya nak bayar ni air, saya tekan je di situ dan saya letak amount dan tekan next. Okey, tekan next dan saya tekan pay. Simple je. Review your bill payment, tekan pay. Very simple, sangat mudah. Tak perlu nak pening-pening kepala kan. Jadi yang mana yang belum ada lagi dalam senarai ni, kita boleh tekan new bill. Okay, so kita boleh tengoklah bil-bil apa yang ada kat sini. So ini air, okay, air. Untuk electricity, TMB belum ada. Okay, TMB belum ada. Dan ini untuk mobile, ada Celcom, ada Unify, dan ini Astro ada, Copmamas ada, dan juga Indah Water. Alright, so kita kembali. Dan seterusnya lifetime insurance. Okay, ini insurance lah. So saya klik di sini. Anda perlu bacalah yang ini, hanya RM30 setahun dan sebagainya lah. Anda boleh bacalah dekat sini. Okay, so itu saja untuk bahagian payment. Seterusnya kita pergi pada bahagian card. Okay, pada bahagian card, anda boleh tengok detail kad anda di sini. Katakanlah kad anda tertinggal di tempat lain, di rumah ke, anda sedang kat luar ke. So anda nak buat pembayaran secara online. Okay, so anda boleh tekan show detail. Nampak ni, ni tak ada detail. So bila saya tekan je ini, saya on ni, saya terpaksa blur kat sini. Okay, so detail-detail saya akan keluar di sini. So saya boleh gunakan detail-detail ni untuk buat bayaran secara online. Ataupun kad saya hilang, so saya boleh freeze. Okay, saya boleh freeze kad ni. Kad ini dibekukan. Nampak tu? Macam bentuk ais tu. Dibekukan. Jadi orang yang pegang kad saya tidak boleh menggunakan kad tersebut untuk membuat apa-apa bayaran. Tak boleh sebab kad ini sedang dibekukan. Alright, so saya buka balik. Saya off detail ni.
dan bila kita tekan freeze ni tadi, freeze ni kita boleh report kad kita hilang. So nak top up pun ada button di sini, kalau nak setting pin ada di sini. Sebab setiap kali anda buat bayaran secara online, anda perlu masukkan PIN. Okey, anda perlu masukkan PIN. So PIN itu untuk tujuan keselamatan lah. Mana-mana kad, mana-mana bank pun memang kena masukkan PIN. Seterusnya ada virtual card. So ada virtual card, saya klik tambah di sini dan saya boleh tambah satu virtual card. Virtual card ni biasanya nombor dia berbeza dengan kad tadi. Ini kad yang sama, dengan kad yang saya terima yang bentuk fizikal. Kad sama. Okey, sebaliknya ini kad virtual. Ada orang yang memang bila anda register je anda dah ada virtual card. So virtual card ni anda pun boleh guna juga walaupun anda tidak ada kad ini. Katakanlah anda baru register Bitpoint, anda belum dapat lagi kad. Okey, tunggu tak sampai-sampai kan. Tapi anda nak buat bayaran dekat Shopee, dekat Foodpanda, so anda boleh gunakan virtual card anda saja dan payment itu lepas. Saya dah buat. Saya ada wife saya punya account BitPay. So belum lagi sampai kad, dia dah nak buat pembelian menggunakan kad tersebut. So dia cuba membuat bayaran menggunakan virtual card ni dan alhamdulillah kita dapat buat payment walaupun tiada kad lagi. Okey, seterusnya anda boleh pergi pada yang bahagian last sekali adalah setting. Okey, so di bahagian setting ni anda boleh dapatkan support di sini. Okay, anda boleh tekan di sini pada profile anda tu, tekan di situ. So anda boleh ubah suai detail-detail anda, personal anda, my Bitpoint. Okey, ini Bitpoint ni adalah yang tadilah yang saya tunjukkan tadi untuk AirAsia. Okey, untuk AirAsia punya redeem. Okey, notification anda boleh setting, boleh out of signs, macam-macam lah dekat sini anda boleh ubah suai. Okey, so kita back. Kemudian saya kembali kepada setting lagi sekali. Okey, dan anda boleh tengok dekat bawah ni ada cashback reward. So inilah dia cashback reward yang saya masukkan tadi. Saya dah tak ada dah. Saya register ataupun saya buka akaun BitPay ni sejak tahun 2019. Dah 3 tahun yang lepas, dah nak masuk tahun keempat. Jadi saya dah lama tak ada cashback reward ni, kecuali kalau saya membeli di mana-mana outlet yang ada sediakan payment menggunakan BitPay dan mereka memberi pulangan. Okey, pulangan cashback, jadi cashback itu akan masuk di sini. So bila cashback ada, jumlah cashback, katakanlah anda dapat, bila anda first time register BitPay, anda akan dapat cashback sama ada RM10, RM20 ataupun RM40. So jumlah itu ada di sini. So dengan jumlah cashback di sini, bila anda buat pembelian, okey, pembelian bukan bayaran bil, bukan transfer ke Shopee Pay ke wallet-wallet yang lain seperti Touch and Go bukan transfer duit, tetapi pembelian anda belanja di Shopee, anda beli mungkin Foodpanda, pembelian, purchase. Tengok ni, only acceptable for MYR ini duit Malaysia card purchase. Okey, hanya diterima untuk pembelian menggunakan kad ataupun bayaran secara online. Sebab bayaran secara online tu biasanya kita guna kad juga. Okey, maklumat-maklumat kad kita. So kalau anda transfer, katakanlah anda buka Shopee, anda belilah almari ke bantal ke, katakanlah RM50. So RM50. So biasanya cashback ini, kalau katakanlah anda ada RM20, anda ada di sini. So bila anda belanja RM50, BitPay akan bagi 50% duit anda daripada cashback ni. Kalau katakanlah duit anda ada, cashback anda ada RM40 di sini, okay, anda belanja RM50, anda akan dapat RM25. Dapat balik RM25 daripada cashback yang ada 40 di sini. So bila anda dah dapat RM25, cashback anda akan tinggal RM15 baki. Jadi belanja lagi sampailah cashback itu habis. So ingat, cashback ni BitPay bagi 50% daripada jumlah perbelanjaan. Kalau anda belanja RM10, anda dapat RM5. Anda belanja RM20, anda dapat RM10 daripada jumlah cashback yang ada di sini. Kalau kosong tak adalah. So macam mana nak dapat cashback ni? Yang pertama, anda register, anda akan dapat cashback. Okay, yang kedua, apabila anda belanja di ini reward, so anda klik di sini. So ada beberapa offer yang diberikan, macam di sini fly away, enjoy 20% off with BitPay. So dapat 22%. Lepas tu belanja di Zalora. Zalora okay, belanja RM38 off, okay, dan juga 10% cashback. So anda akan dapat cashback daripada perbelanjaan anda di Zalora menggunakan BitPay. Anda tengoklah mana-mana offer ataupun reward yang disediakan oleh BitPay. So kita back, kembali kepada setting. Seterusnya top up. Okay, sumber top up kita boleh letaklah kita punya macam ni. Saya dah letak Maybank to you saya, yang kalau saya tekan ni, saya dah senaraikan. Saya punya Maybank to you dan juga CIMB. Kadang-kadang saya top up, saya menggunakan dua bank inilah. Okey, seterusnya kita pergi pada bahagian referral reward. Tadi saya dah ceritakan kepada anda perlu invite orang menggunakan anda punya kad ini, anda punya referral ni, kod referral ni. Just tekan copy dan invite orang, bagi tahu mereka download apps BitPay. Okey, lepas tu register. Masa register tu ada satu bahagian yang mana mereka perlu masukkan
kod referral. So masukkan kod referral anda di situ. So bila dia masukkan kod referral tersebut, mereka akan dapat cashback reward sebanyak sama ada 10, 20 ataupun 40 ringgit. Untuk bulan Disember mereka akan dapat 40 ringgit. Okay, so untuk anda pula, anda akan dapat RM20 bila orang tu dah masukkan kod referral anda dan mereka aktifkan akaun mereka dengan top up RM5 dalam akaun BitPay mereka. Alright, so seterusnya bahagian setting lagi, anda boleh setting QR code anda. Okay, print siap-siap. Anda juga boleh baca di sini tentang security dan legal, fee dan charge. Okay, kita tengok dekat sini fee dan charge. Okay, yang ini anda boleh baca sendirilah. Saya akan tunjukkan fee dan charge ni dalam bahagian perbelanjaan saya nanti. So seterusnya blok. Okay, ini blok ni dia punya blok daripada BitPay lah. Okay, saya nak tunjukkan fee dan charge yang dikenakan oleh BitPay. So kita tengok dekat perbelanjaan ni. Okay, so saya bayar Unify RM100, tidak ada sebarang charge. Saya tekan di situ. Okay, tidak ada sebarang charge yang dikenakan untuk pembayaran bil. Okay, ini saya transfer ke Miko Julianto ni. So saya transfer di sini, kita tengok di situ. So dia tunjuk dekat sini fee dia RM5 sahaja untuk transfer ke Indonesia. BitPay charge RM5. Seterusnya kita tengok lagi perbelanjaan saya. Okey, yang ini adalah Foodpanda, RM14.90. Ini bukan pembelian. Okey, ini bukan saya beli Foodpanda punya makanan ataupun barang-barang food beverage. Tetapi ini adalah charge untuk Panda Pro. So Panda Pro ni dia adalah dalam bentuk subscription. Jadi dia potong automatik dalam kad BitPay saya. Bila saya subscribe Panda Pro, okay, saya guna kad BitPay automatik potong. Jadi saya tak perlu lagi nak renew tiap-tiap bulan. Okay, hanya pastikan dalam akaun BitPay itu ada duit. Jadi Foodpanda akan potong RM14.90 tiap-tiap bulan secara automatik. Dan saya juga boleh stop Panda Pro tu dalam apps Foodpanda lah. Okay, back balik. Seterusnya kita tengok. Okay, ini saya keluarkan cash RM200. Sengaja saya keluarkan ini, saya nak tunjukkan kepada anda. Bila saya keluarkan cash, saya tekan di sini. Okay, BitPay charge RM6. Saya keluarkan RM200. Kita tengok kat sini transaction amount RM200 dan withdraw fee sebanyak RM6. BitPay ambil RM6 sebagai charge. So ramai yang kata, oi mahal lah BitPay ambil, nak keluarkan duit dekat ATM kan. So anda kena faham, BitPay bukan bank. BitPay tidak ada ATM mereka sendiri. Jadi mereka tak berkongsi rangkaian yang sama. BitPay hanya menumpang daripada bank-bank lain untuk kita keluarkan cash daripada mereka punya ATM. Dan sebab itulah charge dia mahal. Sama lah macam kita gunakan Mastercard, Visa card, okay, kad-kad kredit tu. So itulah dia punya charge. Jadi BitPay ni bukan boleh keluar cash di bank-bank dekat Malaysia je. Anda juga boleh gunakan kad BitPay tu untuk keluarkan cash di mungkin di Thailand, di Brunei, di mana-mana, di US ke, mana-mana negara yang menerima kad Mastercard ataupun Visa card. So anda boleh keluarkan duit daripada ATM tersebut. Okay, so inilah charge yang dikenakan. Jadi kalau anda rasa tak nak kena charge yang tinggi, anda boleh transfer ke akaun bank dulu. Jom kita tengok. Okey, ini belanja Foodpanda juga. Okey, belanja dekat Foodpanda, Shopee, pembelian-pembelian tidak ada sebarang charge. Yang tu tidak ada sebarang charge. Yang dikenakan charge kalau kita transfer ke luar negara, kalau kita keluarkan duit melalui mesin ATM, yang tu kena charge. Dan kalau kita transfer ke akaun bank yang lain. Saya nak cari yang saya transfer ke akaun bank yang lain. Okey, ini bayaran Celcom, bayaran air, ini semua tidak ada charge. Okey, itu adalah harga yang memang saya bayar. Seterusnya Shell. Okey, bayar di Shell pun tak kena charge. Ini okey. Ini dia Shell, saya isi minyak, saya guna kad BitPay saja. RM30. Dan bila saya belanja ni, anda kena ingat saya dapat 1 point. Okey, 1 point untuk kumpul dan redeem dalam AirAsia nanti. Okey, back balik. So kemudian kita tengok pada ini, transfer Tuan Muhammad Ali RM400. So di sini saya ada transfer duit RM400 ke akaun bank saya, iaitu Maybank. Dan tengok ini, duit yang saya dapat adalah 400 dan Maybank BitPay charge sebanyak 50% fee dia. Jadi kalau anda nak keluarkan duit cash, cadangan saya transfer dulu ke akaun bank anda. Okay? Sebab charge dia murah, charge dia 50% saja. Kalau anda transfer bank ke bank, tak ada charge kan. Bank Maybank kepada CIMB kepada Bank Islam, sekarang ni tak ada charge. Okay, sama juga kita transfer daripada ATM, tidak ada charge. Tapi BitPay ada charge, tapi 50%. So memadai ataupun padanlah, berbaloilah duit itu dikenakan charge pun. Sebab anda kena ingat, BitPay bukan bank. BitPay tidak ada ATM, tak ada sistem seperti mana bank-bank yang saya sebutkan tadi. Jadi dia adalah charge yang dikenakan. Okey, so 50 sen sahaja bila kita transfer ke akaun bank personal kita. Kemudian kita boleh keluarkan cash tersebut. Okey, lebih murah
charge berbanding dengan kita terus gunakan kad BigPay, keluarkan duit daripada ATM. Kalau yang itu kena RM6. Okay? Alright, so saya back. Jadi yang lain tidak ada charge. Saya belanja di McDonald, saya belanja di Shopee, ini Foodpanda lagi. Jadi duit-duit yang kita belanja ni tidak ada charge. Sebaliknya kita dapat reward ataupun kita dapat point. Kita dapat point pula daripada BigPay ni. Alright, so itu saja daripada saya untuk penerangan tentang bagaimana menggunakan BigPay ni. Okey, banyak benda yang kita boleh buat. Okey, boleh guna untuk transfer duit kepada kawan-kawan kita, boleh transfer ke akaun bank kita, boleh transfer ke luar negara, boleh bayar guna kad, boleh bayar guna online banking. Okey, boleh buat macam-macam perkara. Okey, so itu saja daripada saya untuk video kali ini. Diharap anda faham tentang macam mana nak menggunakan BigPay. Simple je sebenarnya, tapi sangat-sangat bermanfaat. Okey, sekian saja daripada saya. Jangan lupa tekan button subscribe dan tekan lonceng untuk pastikan anda mendapat notification setiap kali saya upload video-video yang baru. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye-bye.